Halo, Assalamualaikum, what's up guys? Okay, hari ni saya nak buat reaction berkaitan dengan video Ustaz Bik Liu yang tular baru-baru ni, okay, yang Makan-makan mendapat semua kat sini kecaman kan. daripada seorang ustaz ni dalam ramai-ramai Ya Allah netizen tuanku. yang menyokong dan memberi Kesian komen si yang cucu ni. positif. Macam mana ni Tiba-tiba dia ada haji pula macam seorang ni. ustaz ni, dia Macam mana dia tinggalkan mengecam dia. okay, tindakan Ustaz Bik Liu ni seolah-olah membuka aib keluarga tersebut. Okay, kita yang sebagai penonton ni, kita tak rasa pun tindakan Ustaz Bik Liu tu dari segi percakapan ataupun perbuatan dia yang membuka aib keluarga tersebut. Tapi Ustaz ni, dia boleh baca fikiran dan hati Ustaz Bik Liu dan mengatakan Ustaz Bik Liu ni sengaja nak buka aib keluarga tersebut. Malah dia ada naikkan status bahawa dalam banyak derma yang dibagi tu, sedikit sahaja yang didermakan, kan? Selebihnya adalah untuk dia Ustaz Bik Liu ni beli kereta mewah. Dari sumber mana yang dia dapat? Apa bukti dia? Kalau ada bukti, tunjukkan. Kalau tak ada bukti, itu menimbulkan fitnah, mendatangkan fitnah dan menyebarkan fitnah kepada masyarakat. Okay, adakah itu sikap seorang ustaz yang kita nak tunjukkan? Saya bagi satu analogi. Kalau saya sebagai seorang penyumbang, saya nak tahu di mana duit saya itu disalurkan oleh Ustaz Bik Liu. Okay, kalau saya seorang saja yang menyumbang, kemungkinan Ustaz Bik Liu dia boleh PM saya, dia boleh send video, dia boleh send gambar kepada saya seorang saja. Tapi isu dia sekarang ni, ada beribu rakyat Malaysia yang menyumbang. Okay, ada beribu rakyat Malaysia yang prihatin, yang bagi sumbangan tersebut, yang Ustaz Bik Liu sendiri tak kenal siapa pun mereka. Jadi dengan adanya video ini, sekurang-kurangnya para penyumbang ni, mereka dapat tahu di mana duit mereka itu disalurkan. Malah kemungkinan bilangan orang yang menyumbang itu juga akan bertambah. Sebab semakin tular video itu, semakin ramai yang akan dapat tahu dan kemungkinan semakin ramai yang akan memberi sumbangan, okay, kepada apa yang Ustaz Bik Liu buat sekarang ini. Okay, seperti kita tahu, Ustaz Bik Liu ni dia seorang yang mu'alaf, okay? Tapi saya respect dengan dia sebab satu, dia cara dakwah dia tu berbeza dengan ustaz-ustaz yang lain. Okay, kalau kita tengok ada setengah ustaz, dia cuma berdakwah, bagi ceramah dekat masjid ataupun surau. Okay, itu kemungkinan yang datang adalah golongan yang memang dah dapat hidayah ataupun memang yang nak perbaharui iman mereka, yang memang nakkan ilmu. Tapi tindakan Ustaz Bik Liu ni dia berbeza tau. Dia pergi jumpa dengan orang-orang yang bermasalah, yang memang tengah bermasalah ni. Contohnya pergi ke lorong-lorong gelap, berjumpa dengan maknya, berjumpa dengan pelacur, berjumpa dengan anak-anak yang bermasalah, berjumpa dengan golongan gelandangan, okay? Orang yang tinggal di bawah jambatan. Dia jumpa dengan golongan-golongan macam ni, dah sampaikan dakwah tu. Ada yang baru tahu, ada yang rasa terharu sebabkan ada ustaz yang berani jumpa dengan mereka. Okay? Kalau kita fikir logik, kalau kita post video berkaitan dengan ceramah ataupun motivasi dan sebagainya, golongan yang buka dan tengok pun cuma golongan-golongan yang nakkan ilmu. Tapi golongan yang bermasalah ni, adakah kita rasa mereka akan tengok? Semestinya mereka tak akan tengok kalau mereka tak dapat hidayah tu lagi. Jadi tindakan Ustaz Bik Liu ni, dia pergi berdakwah kepada golongan-golongan macam ni. Sekurang-kurangnya kita ni nampak, okay, tindakan dia. Ada jugalah yang saya terbaca, ada yang post berkaitan dengan mengatakan bahawa Ustaz Bik Liu ni dia tak buat research, dia tak buat kajian dulu. Dia datang seolah seperti melulu-lulu, okay, datang bagi sumbangan, sedangkan keluarga tu, dia kata keluarga tu bermasalah. Okay, dia bagi sumbangan, mereka seperti perabot, mereka jual. Okay, ditawarkan rumah, mereka tak nak pergi. Okay, ramai masyarakat, malah pihak kebajikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, pihak Exco Negeri datang nak bantu keluarga tersebut, tetapi mereka tak nak. Jangan pandang daripada sudut negatif, kita kena tengok daripada sudut positif, di mana kalau kita tengok Ustaz Bik Liu tak sampai 1 jam pun datang ke rumah tersebut, pujuk keluarga itu untuk keluar dan tinggal di rumah yang baru, dan mereka setuju. Okay, mereka setuju. Okay, itu adalah satu benda yang positif yang patut kita tengok, kan? Mereka sanggup berpindah. Dan adakah Ustaz Bik Liu ni tahu keluarga tu memang bermasalah dan terus datang dekat situ dan terus tahu rumah tu kat mana? Tidak.
semestinya Ustaz Abilu dia mendapat maklumat daripada orang awam ataupun masyarakat dekat situ. Kalau kita perasan pada video yang terakhir tu, boleh tu jiran pak cik semua rindu kat pak cik lah. Kawan-kawan lama pindah pergi hospital tu cik, ambil ubat. Kenal. Cik nah. Simpan tu. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Haji. Bukan memang saja nak nolong je. Maaf banyak je. Ni kita dapat. Yang penting selesai dah kan. Sama pak cik pun dah, Haji pun dah banyak tolong semua. Saya faham je. Terima kasih banyak. Yang penting dia dah selesai kan. Kan betul je. Tu je kita nak kan. InsyaAllah. Tak maaf banyak apa je. Apa? Memang Ustaz. Dah ambil tadi jom. Okey. Masih Ustaz. Kita gerak Haji Terima kasih banyak Haji. okey, daripada video tu tadi, korang perasan tak ada yang Ustaz Abilu ucap terima kasih berkali tu. Haji, terima kasih Haji sebab dah bantu dia, dah tolong dia. Okey, itu adalah masyarakat ataupun orang dekat situ yang memberi maklumat kepada Ustaz Abilu yang banyak membantu dia. Jadi bukanlah Ustaz Abilu ni seperti ada yang membuat andaian bahawa Ustaz Abilu ni datang seolah-olah macam menceroboh tempat tersebut kan. Okay, sebenarnya Ustaz Abilu dia datang atas dasar maklumat orang awam juga. Okey. Kemudian kepada ustaz yang kecam Ustaz Abilu ni, okey, daripada mana dia dapat tahu yang derma itu Ustaz Abilu gunakan untuk kepentingan peribadi? Adakah Ustaz Abilu ni dia bergantung keuangan dia daripada hasil derma orang? Okey. Saya tak rasa begitu sebab walaupun dia ada kereta mewah, dia ada rumah dan sebagainya, tapi kena tengok aset dia tu daripada mana. Kan? Daripada mana pendapatan dia, income dia. Kita tak boleh membuat andaian kalau kita tak pernah tanya dengan Ustaz Abilu sekalipun. Tapi kalau yang kita sedia maklum, media sosial ni boleh membuat menjana pendapatan kepada kita. Contohnya page Facebook boleh menjana pendapatan. YouTube channel Ustaz Abilu, kalau anda buka Social Blade, anda boleh tengok dekat situ anggaran pendapatan bulanan dan juga tahunan dia. Okey, mencecah ratusan ribu per bulan dan juga boleh mencecah lebih kurang 2 juta, 2.7 juta sebulan kalau kita convert USD itu kepada ringgit Malaysia. Okey, anda boleh tengok. Okey. Kemudian Ustaz Abilu ni dia ada juga cawangan. Okey, cawangan restoran. Okey, lebih kurang 3 buah cawangan. Okey, hasil titik peluh dia. Okey, itu sahaja adalah untuk pendapatan ataupun sumber pendapatan dia, dan dia ada lebih kurang 50 lebih orang pekerja kalau tak silap saya. Tak perlulah kita nak mempertikaikan daripada mana Ustaz Abilu ni dia dapat duit. Kan? Malah kita dapat tahu dia ni memang seorang public figure yang terkenal. Okey, dia boleh jana pendapatan daripada media sosial. Kecuali kita harap kita tak adalah perasaan hasad dengki ni kepada orang-orang yang lebih baik daripada kita. Okey, kalau kita rasa orang itu boleh buat kebaikan macam itu, apa salahnya kalau kita sama-sama melakukan benda yang sama dan usaha untuk membantu golongan-golongan yang susah di luar sana. Dan kan tambahan lagi kita adalah public figure. Okey, contohnya seperti ustaz yang kecam Ustaz Abilu tu, saya nampak dia punya page pun dah 200 lebih ribu orang yang follow dia. Jadi kalau dia buat benda yang apa yang Ustaz Abilu buat, saya rasa tugas ataupun peranan untuk membantu golongan-golongan yang susah ini lebih mudah. Okey.